Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Matematik tingkatan 4, bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard kandungan 6.2, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam standard pembelajaran 6.2.1 mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Apakah sistem ketaksamaan linear? Sistem ketaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Kita akan melihat kata kunci penting dalam ketaksamaan linear. Yang pertama, lebih besar daripada ataupun melebihi. Untuk kata kunci perkataan ini, kita akan menggunakan simbol ini. Okey, kita akan fokus pada nombor di hadapan simbol ketaksamaan ini. Contohnya, katakan kita diberi nombor 3. 3 lebih besar daripada 1. Okey, sekarang kita akan fokuskan pada nombor di hadapan. Okey, bagaimana untuk mengingatnya? Okey, satu lagi kita akan melihat pada simbol ketaksamaan ni. Okey, yang pertama kita boleh lihat dari segi saiz bukaan simbol ketaksamaan itu. Okey, kita dapati bahagian hadapan ini lebih besar berbanding dengan di belakang bucu. Okey, bucu lebih kecil. Ia akan menunjuk kepada nombor yang lebih kecil, manakala nombor di hadapan lebih besar. Kita juga boleh letakkan satu garis lurus di hadapan. Contohnya, kita letakkan satu garis lurus di hadapan simbol ketaksamaan ini. Okey, simbol ini akan menjadi B. Okey, dia akan menjadi B. B merujuk kepada besar. Jadi 3 lebih besar daripada 1. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat contoh yang seterusnya, kata kunci yang kedua. Okey, kurang daripada. Untuk kata kunci kurang daripada, simbolnya adalah seperti ini. Okey. Jadi kalau kita lihat, kita akan fokus kepada nombor di hadapan juga. Contohnya kita letakkan nombor 2. 2 lebih kecil daripada 3. Okey, kalau kita lihat di sini, saiz bukaan simbol ketaksamaan ni lebih kecil di hadapan berbanding di belakang. 2 kurang daripada 3. Okey, lebih kecil bermaksud kurang. Jadi 2 kurang daripada 3. Okey, kita juga boleh letakkan satu garis lurus seperti contoh yang pertama. Okey, contohnya kita letakkan satu garis lurus di hadapan simbol tersebut. Simbol tersebut akan menjadi K. K maksudnya kecil. Itu adalah antara cara-cara untuk kita mengingat simbol ketaksamaan. Okey, kata kunci yang seterusnya, lebih besar atau sama dengan, tidak kurang daripada, sekurang-kurangnya, minimum. Okey, untuk kata kunci seperti ini, kita akan menggunakan simbol ketaksamaan seperti ini. Okey, jadi kita akan dapati terdapat 2 garis di bawah. Okey, sebab lebih besar atau sama dengan. Okey, dia gabungkan simbol ketaksamaan lebih besar dan simbol bagi sama dengan. Okey, contohnya maksudnya begini. Dia gabungkan lebih besar dan sama dengan. So kita gabungkan sekali, dia akan menjadi lebih besar atau sama dengan. Okey, kata kunci yang seterusnya, kurang atau sama dengan, tidak lebih daripada, selebih-lebihnya, maksimum. Okey, untuk kata kunci ini, ia menggabungkan simbol kurang daripada dengan simbol sama dengan.
Okey, dia akan menjadi simbol ketaksamaan ini akan menjadi kurang daripada ataupun sama dengan. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lihat contoh ini dan kita akan buat bersama-sama. Kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, wakilkan dalam bentuk ketaksamaan ini. Okey, Y lebih besar daripada X. Okey, kita perlu ubah daripada bentuk pernyataan kepada bentuk penulisan secara matematik. Okey, jadi Y lebih besar daripada X. Okey, Y lebih besar daripada X. Sudah tentulah jawapannya adalah Y lebih besar daripada X. Okey, itulah cara-cara penulisan daripada bentuk pernyataan Y lebih besar daripada X kepada bentuk penulisan matematik menggunakan simbol ketaksamaan. Jadi kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, yang kedua, Y kurang daripada X. Okey, kata kunci di sini adalah kurang daripada X. Okey, kurang daripada X. Okey, bermaksud kita akan tulis Y kurang. Okey, daripada X. Okey, itulah jawapan untuk soalan contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga, Y tidak kurang daripada X. Kata kunci di sini adalah tidak kurang daripada X. Okey, Y tidak kurang daripada X bermaksud Y mestilah lebih besar daripada X. Okey, jadi kita akan dapati penulisan kita Y lebih besar atau sama dengan X. Ingat kunci yang telah kita bincangkan tadi. Yang seterusnya. Okey, Y tidak lebih daripada X. Y tidak lebih daripada X bermaksud, kita ingat semula kata kunci Y tidak lebih daripada X. Y tidak lebih daripada X. Tidak lebih maksudnya kurang. Okey, bermaksud kurang. Cuma kita perlu fikir sama ada satu garis ataupun dua garis. Jadi kita perlu ingat kata kunci yang telah kita bincangkan tadi. Jadi kata kunci itu memberi maksud Y kurang atau sama dengan X. Okey. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Y sekurang-kurangnya K kali X. Sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurang K kali X. Okey, ini menggabungkan ungkapan algebra. Okey. Y sekurang-kurangnya bermaksud sekurang-kurangnya mesti boleh lebih daripada KX. Jadi Y lebih besar atau sama dengan KX. Okey, itulah jawapan untuk soalan ini. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, untuk pernyataan ini lebih panjang ya kalau kita perhatikan. Kalau panjang pun kita berbalik kepada basic yang telah kita bincangkan, iaitu kata kunci yang perlu kita ingat. Okey, mari kita baca bersama. Encik Wang membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Kemeja jenama X berharga RM8 sehelai dan kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai. Syarat-syarat pembelian kemeja adalah seperti yang berikut. Okey, untuk soalan ini kita perlu melihat kepada syarat-syarat yang telah dinyatakan. Okey, untuk contoh A, jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 50 helai. Tidak melebihi. Jadi kita perlu ingat kata kunci yang telah kita bincangkan tadi. Tidak melebihi. Okey, tidak melebihi. Okey, maksudnya kena kurang lah. Tidak melebihi. Jadi untuk A, jawapannya adalah
kemeja apa yang dibeli tidak melebihi 50 helai. Tidak dinyatakan bermaksud jumlah kemeja berjenama X dan kemeja berjenama Y. Jadi kita akan letakkan di situ X tambah Y. Okey, tidak melebihi maksudnya kurang atau sama dengan 50 helai. Jadi untuk A ini dah jawapannya. Okey, sekarang kita akan lihat contoh B. Okey, B, kemeja jenama X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama X. Okey, kata kunci di sini adalah sekurang-kurangnya. Untuk soalan B, okey, kemeja jenama X sekurang-kurangnya maksudnya boleh lebih. Jadi X lebih besar atau sama dengan 2 kali kemeja jenama Y. 2 kali bermaksud 2Y. Jadi kita boleh katakan X lebih besar atau sama dengan 2Y. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Jumlah pembelian tidak melebihi RM850. Okey, jumlah pembelian. Okey, dan dinyatakan di sini dalam bentuk ringgit. Okey, ringgit Malaysia, unitnya adalah ringgit Malaysia. Jadi dia berbentuk harga. Okey, tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi kita akan melihat kepada harga. Okey, yang melibatkan harga. Jadi kita akan lihat di sini. Okey, untuk jenama X, okey, berharga RM8 sehelai. Okey, jadi kita akan gabungkan harga ini dengan jenama X. Untuk jenama Y, berharga RM12 sehelai. Jadi kita akan tulis seperti ini. Untuk contoh C, jumlah pembelian tidak melebihi. Maksudnya kena kurang lah. Okey, bermaksud kurang. Kita akan tulis 8X tambahkan dengan 12Y. Tidak melebihi maksudnya kurang atau sama dengan 850. Okey, itulah cara-cara untuk menjawab soalan A, B dan C. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.